warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Wa yastajibu allazina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi. Wal kafiruna lahum adzabun syadid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa hayyun la yamut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nazira. فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده صلاة وسلاما على رسولنا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau, sekalian para alim ulama, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita dahulukan dengan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diberi kepada kita keizinan untuk sama-sama kita meneruskan kuliah subuh melalui kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lupa. Dan insya-Allah di pagi ini kita akan lihat satu hadis daripada Adi bin Hatim At-Tai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamah ilal jannah hatta idza danau minha wastanshaqu raihataha wa nazaru ila qusuriha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha nudu an asrifuhum anha la nasiba lahum fiha fayarji'una bihasratin wa nadamah ما رجع الأولون والآخرون بمثلها فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت له لأوليائك فيقول الله تعالى أردت بكم ذلك كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراءون الناس بأعمالكم خلاف ما تنطوي عليه قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من جزيل ثوابي والعياذ بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maksudnya, pada hari kiamat kelak, segolongan daripada manusia
akan diperintahkan oleh Allah untuk dibawa menuju ke syurganya. Lalu diperlihatkan kepada mereka segala keindahan yang ada di dalam syurga, serta menikmati bau yang harum. Kemudian diperintahkan untuk dipusingkan mereka, yakni dijauhkan daripada syurga Allah, kerana mereka tidak ada bahagian di dalamnya. Maka kembali mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingnya, sehingga mereka berkata, "Wahai Allah, andaikan Engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum Engkau perlihatkan kepada kami pahala yang Engkau bagi kepada para walimu, sebelum daripada kamu perlihatkan kepadaku segala nikmat yang ada di dalam syurga Allah." Lalu dijawab oleh Allah, "Sengaja aku berbuat itu kepada kamu. Kamu dahulu bila bersendirian, kamu melakukan dosa-dosa yang besar. Dan apabila kamu berada di dunia, kamu berlagak seperti orang yang alim, sopan dan taat. Kamu hanya bertujuan untuk riak, memperlihatkan kebaikan kamu kepada manusia dan tidak kepadaku. Kamu mengagungkan orang yang tidak mengagungkan aku. Maka kini aku merasakan kepada kamu kepedihan seksaanku. Maka kini aku merasakan kepada kamu kepedihan seksaanku, di samping aku haramkan ke atas kamu syurgaku." Na'udzubillah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih berada di dalam bab Al-Ikhlas. Satu hadis yang menyayat hati kita, iaitulah hadis yang diriwayat oleh Adi bin Hatim At-Tai rahimahullah, seorang sahabat yang unggul, yang banyak memberi jasa yang besar kepada agama Islam. Dia meriwayatkan satu hadis yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat baginda di zaman keagungan Islam. Zaman para sahabat berada di kemuncak kehaibatan Islam, sehingga kita tidak pernah mendengar ada dalam kalangan sahabat yang syirik kepada Allah, yang melakukan sesuatu pekerjaan bukan kerana Allah, yang pernah menyeleweng di zaman pemerintahan Rasulullah. Tidak ada. Betapa bersihnya hati mereka. Mereka sentiasa berebut apabila disebut kebajikan, dan mereka sentiasa mengasingkan diri apabila disebut kemungkaran. Di tengah-tengah suasana yang sangat indah ini, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka dengan pesanan yang sangat bercanggah dengan zaman itu, tetapi tidak bercanggah dengan zaman kita. Tidak bercanggah dengan umat Muhammad yang hidup di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan kemungkaran, zaman yang boleh merosakkan manusia di atas muka bumi ini, dan zaman yang boleh menyebabkan hati manusia ini tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman kita. Dan memang hadis ini satu hadis yang sangat sesuai di zaman kita, tetapi tidak sesuai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi Rasulullah peringatkan. Walaupun di zaman baginda diingatkan kepada para sahabat, menunjukkan kepada kita kalau para sahabat sehebat itu diperingatkan oleh Allah, di mana kita? Kalau kita rasa hadis ini macam tak ada kena mengena dengan kita, kita kena faham siapa kita. Di mana kita duduk, zaman mana kita berada. Hadis ini adalah hadis yang memang melanda masyarakat Islam di zaman moden sekarang ini. Rasulullah berpesan, yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamati ilal jannah. Segolongan manusia di hari akhirat diperintah oleh Allah, dikerah, diseru oleh Allah supaya mereka ini menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dianggap hebat oleh kumpulan ini. Dan dia melihat amalan dia memang banyak. Dengan ibadah-ibadah yang asas, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kebajikan-kebajikan yang lain yang banyak dilakukan di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada mereka ini amalan mereka. Yang disebut di dalam hadis yang lain, banyaknya amalan mereka seperti gunung ganang, bertimbun-timbun. Lalu dia sangat gembira sampai ke tahap dia lupa segala-galanya. Memang orang yang beriman apabila dia lihat amalan dia yang banyak, dia akan lupa segala keperitan yang dia lalu sebelum daripada ini. Dia tidak nampak lagi azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira. Dan kumpulan ini pun mereka gembira dengan Allah. Lalu dia berjalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Berada di hadapan pintu syurga. Diizin oleh Allah kepada mereka untuk melihat keindahan dan kemewahan yang kekal abadi yang menjadi sifat syurga Allah. Yang kekal abadi. Tidak ada lagi tua. Tidak ada penyakit. Tidak ada sifat-sifat seperti dunia, buruk, rusak. Kita dalam dunia ni, kita buat rumah makin besar, makin banyak lampunya. Makin banyak lampu, makin banyak yang mati. Tukar sana, tukar dekat dapur, ruang tamu dia mati. Tukar ruang tamu dalam bilik dia mati. Bilik pula ada 4-15 bilik. Makin banyak yang mati. Elektrik makin meragam. Air bocor sana, bocor sini. Lagi besar rumah, lagi banyak tempat bocor. Lagi besar rumah, lagi banyak atap yang bocor. Bocor, tak usah bercakap lah, istana negara pun bocor atap. Ini sifat dunia. Sifat syurga Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Syurga tak kena cat baru. Tidak ada rusak, tidak ada buruk, tidak ada apa, sehingga penduduk di dalam syurga Allah jadikan tidak ada tua. Tidak ada penyakit. Tidak ada kehendak yang tidak tercapai. Dunia ini semua orang Allah tidak izinkan apa yang kita nak kita perolehi belaka. Tak ada. Ada orang Allah bagi harta banyak tapi kesihatannya ditarik oleh Allah. Ada orang harta tidak ada tapi kesihatan dia Masya Allah. Masya Allah. Orang kampung minum air berkata, ada kampung saya ada seorang masih hidup lagi, umur dia 100 lebih dah. 100 lebih dah, boleh naik basikal lagi. Boleh naik basikal. Saya bergurau dengan dia. Saya kata boleh kahwin lagi. Kalau ada orang nak, dia kata boleh lagi. Allah bagi. Sebab itu kita tengok atas dunia ni macam-macam. Doktor, pakar jantung mati kerana sakit jantung. Ini dunia.
Kita makan manis lebih, kencing manis. Tak makan manis, dia boleh pensan. Makan daging banyak, darah tinggi naik. Kadang-kadang orang berpantang pun kuat pantang, darah tinggi dia naik juga. Pantang tak makan gula, kena kencing manis juga. Dan akhir sekali doktor kata faktor keturunan. Ini dunia. Sebab itu ada orang macam arwah Ustaz Bunyamin. Saya rapat dengan dia, kenal dengan dia. Waktu dia darah dia tinggi, dia makan kepala kambing, sebiji kepala kambing dia sorang habis. Sekali dengan lidah apa semua sekali dia makan menyana. Saya tanya, ustaz tak pantang ke makan? Dia sebut, dia kata, Syekh, dia kata dekat rumah Hana tu ada kubur belakang rumah Hana. Dia kata, duduk dalam kubur semua yang pantang belaka. Saya kata, dah satu lagi kepala kami, makan. Saya kata makan. Lepas pada tu dia teruk, kena duduk hospital. Saya dengan dia nak bergurau banyak. Tapi saya pergi hospital, saya ajak nak bergurau. Nak kata bawa kepala kami. Tak sampai hati. Dia buka mata, dia pejam, buka. Waktu tu dia nazak, dia hampir-hampir meninggal dunia. Para hadirin, ini dunia. Dunia. Allah tidak anugerah kepada manusia ini semua yang dia nak boleh belaka. Tak. Raja-raja, banyak benda dia tak boleh. Banyak benda dia tak boleh. Saya pernah dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan, saya sebut makan, ada makanan sedap begini. Dia nak pergi makan di warung-warung yang biasa ni, tapi tidak dibenarkan oleh pengawal-pengawal. Akhir sekali, ialah makan, duduk dalam rumah besar, sentiasa dalam istana, makan resmi begitu. Dia tak syok juga. Kita ni kalau boleh nak makan dalam hutan, nak makan di warung, kadang-kadang sekali-sekala makan restoran besar, sekali-sekala di hotel ke apa, kita memang itu fitrah manusia, kita nak bertukar. Kadang-kadang kita nak makan dengan anak isteri. Kalau anak isteri tak jadi, sekali-sekala kena dengan kawan-kawan. Makan sambil bersembang, hari ni roti cana, besok nasi lemak. Orang kampung dia boleh, raja-raja dalam istana tak boleh. Allah tak izin. Ini hidup di dunia. Di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tidak ada benda yang tidak diperolehi oleh ahli syurga. Apa benda yang kita nak? Sampai ke tahap Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut Allah bagi offer kepada penduduk di dalam syurganya sampai ke tahap untuk dia tukar umur dia. Boleh tukar umur. Kita masuk syurga, mati dulu umur 120 tahun. 120 tahun kita tahulah, habislah, habis geh. Habis gaya dah 120 tahun. Waktu umur 120, kalau orang sebut, nak makan apa? Sup kambing. Tak nak dah. Tak nak dah. Kita cakap nak kahwin baru. Tak nak. Tak usah cakap lah. Nak apa? Out semua. Jam dah. Habis gaya. Bila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah bangkitkan umur 120 juga, bongkak 3, nak buat apa bidadari, nak buat apa makanan sedap. Sebab itu ada sahabat, seorang tua zaman Rasulullah, dia tanya Rasulullah, orang tua boleh masuk syurga ke? Orang tua, Rasulullah bercakap, bidadari, makanan sedap. Dia jumpa Rasulullah, wahai Rasulullah, apa guna bagi aku bidadari? Apa guna bagiku makanan yang sedap? Gigi tak ada. Gigi mi pun tak putus. Nak buat apa? Lalu Rasulullah mengatakan orang tua tak masuk syurga. Dia sedih, dia menangis. Lalu Rasulullah sebut dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala bagi pilihan kepada manusia. Kita nak masuk syurga umur berapa? Kita rasa hebat umur 40 tahun. Allah anugerahkan masuk syurga umur dia 40 tahun. Orang perempuan dia rasa paling hebat dia umur 25 tahun.
mata masih muda. Allah izin 25 tahun. Dia duduk sekali-sekala dia merenung. Zaman ada cucu ni seronok. Umur 60 tahun, 65 tahun dah ada cucu. Cucu pula cucu pertama. Saya tak ada pengalaman lagi cucu. Tak ada lagi. Orang kata seronok ada cucu. Wallahu alam seronok macam mana. Dia kata lebih akrab, lebih dekat daripada anak sendiri. Sayang kepada cucu ni lebih daripada anak. Wallahu alam. Kita minta dengan Allah nak hidup zaman ada cucu. Allah letak zaman ada cucu. Boleh tukar. Kemudian duduk sekejap, kita rasa seronoklah zaman remaja. Zaman remaja, zaman 18 tahun, 17 tahun, apa yang kita nak, kita tak fikir macam mana susah duit ibu bapa bagi. Kita tak fikir duit, tak fikir masalah, tak fikir apa. Kita kira happy je. Minta dengan Allah, Allah bagi balik hidup umur 17 tahun. Kemudian nak balik semula 40, nak balik semula 60. Boleh diubah zaman manusia di dalam syurga Allah. Ini sifat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekumpulan manusia yang diperintah oleh Allah menuju ke syurga Allah. Dia berjalan, duduk di hadapan pintu syurga. Dia lihat keindahan yang kekal abadi di dalam syurga. Gembira dia. Suka gembira. Bidadari yang melambai-lambai tangannya. Anak-anak sungai yang dialir oleh Allah di dalam syurga. Ada sungai daripada susu. Min labanin lam yataghayyar ta'mu. Susu yang segar. Yang tidak bertukar rasanya. Susu dalam dunia kita beli, duduk 3 jam dia nak jadi masam. Rusak. Ini tak pernah bertukar rasa dia. Yang sangat lazat. Ada min khamrin lazzatin lisyaribin. Sungai daripada arak. Kita nak jadi kaki botol, tunggu hari akhirat. Biar kita jadi ahli syurga Allah. Allah alirkan anak sungai daripada arak yang sangat lazat. Bukan arak macam dunia. Minum satu gelas, satu cawan. Boleh mabuk. Wallahu alam, satu cawan. Saya tak ada pengalaman ini. Kalau ada orang pernah minum arak, banyak mana minum, dia mabuk. Bila mabuk, Rasulullah sebut rasul maksiyah. Kepala bagi sekalian maksiat ialah orang mabuk. Dia tak tahu haram, tak tahu halal, dia tak kenal ibu bapa dia, isteri dia tak kenal. Ada orang mabuk ni balik dekat rumah dia, dia bertukar tandas dengan almari, bertukar. Masuk dalam almari, kecing dalam almari. Ada. Sebab mabuk. Hari akhirat tidak ada mabuk. Allah alirkan arak yang sangat lazat melalui anak sungai yang sangat bersih. Minumlah, kamu nak minum banyak mana, tidak ada lagi istilah haram, tidak ada lagi pencegahan, tidak ada apa dalam syurga. Dilihat oleh sekumpulan manusia di hadapan pintu syurga Allah. Diizin oleh Allah untuk dia menghidu bau. Bau syurga yang tidak ada perbandingan dengan dunia. Kita beli minyak wangi, perfume, mahal macam mana sekalipun, harga sampai 2-3 ribu satu botol. Macam di Makkah Al-Mukarramah, Hajarul Aswad yang di spray di Hajarul Aswad di Kaabah itu, di spray. Bau dia boleh kekal sampai 1 bulan, sampai 2 minggu. Walaupun mari Pakistan yang tak gosok gigi, India tak gosok gigi, pergi kucup Hajarul Aswad. Beratus ribu manusia pergi kucup macam-macam ragam dia ada. Ada yang tak gosok gigi, ada yang gosok, ada yang macam-macam, ada yang ada kurak dekat mulut, apa semua sekali pergi kucup di situ. Allah bagi kelebihan kepada Hajarul Aswad.
yang pernah saya terbaca dalam majalah, dia tidak akan lekat sebarang penyakit, satu. Yang kedua, dia tidak lekat sebarang bau yang busuk. Memang pengalaman saya, kita pergi Kuchuk, kita akan bau Hajarul Aswad. Minyak wangi yang disemur di situ. Saya pernah tanya ada kawan saya di Makkah Al-Mukarramah, orang Arab. Saya kata, berapa harga yang dia spray? Kecil ya bekah. Dia spray bila semua discard untuk solat, biasanya marilah siap dia lah. Siap dia pun nama siap, gaji dia 30,000 lebih. Itu dia Arab Saudi. Imam sekarang ni 100,000 lebih. Imam Mekah tu jangan main tu. Bertaraf menteri dia. Itu dia. Dia pergi spray. Saya kata, berapa satu botol? Dia kata ini harga yang paling murah 6,000 satu botol. Bau syurga Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sedap. Tak boleh banding. Dihidu bau, dilihat nikmat yang ada dalam syurga Allah. Wastanshaku raihataha, dia hidu bau, wa nazaru ila kusuriha, dan dia dapat lihat segala keindahan yang ada di dalamnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sebut, isrifuhum, palingkan mereka ini. Allah perintah malaikat, palingkan mereka. Lalu malaikat datang, malaikat mengarah supaya kamu mesti berpaling. Bila berpaling, dia bertanya kepada Allah, bertanya kepada malaikat, mengapa berpaling? Berpaling pula menghadap kepada neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat azabnya. Kalau kita banding dengan api di dunia, kekuatan api dia boleh memotong besi-besi walaupun tebal. Saya pernah tengok tempat kapal. Besi Masya Allah hampir 2 inci tebal dia. 2 inci mungkin lebih. Dia potong dengan api. Putus. Api yang sangat tajam macam laser. Putus. Api neraka Allah lebih dahsyat daripada itu. Daripada melihat syurga Allah, dia yakin dia akan masuk syurga Allah. Tiba-tiba malaikat datang, malaikat mengatakan, kamu lihat di sana dan kamu kena berjalan. Hati manusia di waktu itu dia tidak nak pergi ke dalam neraka. Tetapi kaki mereka melangkah selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah kerana dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia bila hati kita tak nak pergi, kaki kita dia ikut hati. Perasaan kita, kita nak lari. Kita duduk Shah Alam, polis cari kita, kita buat jenayah, kita kata tak selamat Shah Alam, kita kena lari. Kita cabut lari, pergi duduk dalam hutan. Pergi duduk di hulu Selangor, kawasan. Sebab apa? Hati kita nak lari, kaki kita akan ikut perasaan kita. Orang gila pun, bila dia lapar, perasaan dia nak makan, kaki dia berjalan pergi cari makanan. Di hari akhirat tidak. Allah jadikan hati manusia sangat benci kepada neraka, tetapi kakinya berjalan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iazubillah. Sekumpulan manusia yang melihat syurga Allah, cuba kita bayang, kalau kena pada kita, wal iazubillah, kita kena minta berlindung. Dapat hidu dah bau syurga. Boleh tengok apa yang Allah hidangkan kepada manusia dalam syurga. Tiba-tiba dipusingkan oleh malaikat, kamu pergi, tuju ke syurga Allah, ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kamu buat begini? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, dalam keadaan dia sangat-sangat duka cita, yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar
dia syarah kepada hadis ini. Allah mengatakan amalan kamu terbatal kerana niat dan keikhlasan kamu waktu kamu beramal di dunia dulu. Kamu bukan beramal kerana-Ku, kamu beramal kerana benda lain. Kamu orang alim, aku bagi kepada kamu ilmu sedikit sebanyak. Bila kamu mengajar, kamu berkuliah, kamu nak kamu disanjung dan hati kamu nak tunjuk seolah-olah kamulah orang alim. Ilmu kamu banyak, kamu itu, kamu ini. Dalam kumpulan ini ada orang yang alim, ada orang yang buat kebajikan yang banyak. Dia buat kebajikan, tapi sebab apa dia buat kebajikan? Nak tunjuk pada orang, akulah yang paling banyak, akulah itu, akulah ini, nasib baik ada aku, kalau tak ada aku akan jadi begini-begini. Dia teringat pada Allah Subhanahu wa taala dan dia buat ini kerana manusia. Ada manusia yang dia menghormati manusia lebih daripada Allah, disebut dalam hadis ini. Hormat kepada manusia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitin taraunan nas. Bila dia bertemu, dia bermuamalah dengan manusia, dia tolong manusia. Apa benda dia buat dalam kalangan manusia? Dia nak supaya manusia puji dia. Dia nak supaya manusia sanjung kepada dia. Bukan kerana aku, kata Allah. Bila bukan kerana aku, kamu carilah manusia yang kamu puja di dunia. Jangan kamu cari aku. Allah sebut di hari akhirat, jangan kamu cari aku. Jangan kamu minta ganjaran dengan aku. Sebab kamu buat di dunia kerana manusia, kamu mintalah ganjaran dengan manusia. Jangan minta dengan aku. Lalu kumpulan ini sangat sedih. Ibnu Hajar menyebut sampai tahap duka citanya dia, menyesalnya dia di dunia dahulu sampai dia muntah. Bukan lagi mengeluarkan nasi, mengeluarkan roti, tidak. Sudah lama mereka ini tak makan. Daripada alam barzakh tak makan. Bukan keluar roti, keluar halqum. Halqum keluar. Dimasuk balik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah melalui malaikat. Masuk balik halqum dia. Jadi lebih daripada orang gila. Sampai ke tahap dia sebut, ya Allah. Dia sebut di sini, ya Rabbana law adkhaltana an-nar qabla an tariyana ma araitana. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sekiranya kamu masukkan kami ke dalam neraka-Mu sebelum daripada kamu izinkan kami melihat nikmat daripada syurga, lebih baik bagi aku. Lebih baik, ya Allah, mengapa kamu izinkan aku menghidu bau syurga? Boleh lihat nikmat yang kekal abadi dalam syurga, tiba-tiba aku tak boleh masuk. Allah Subhanahu wa taala sebut, aradtu bikum zalika kuntum iza khalautum barastumuni bil azaim. Na'udzubillah. Allah menyebut bahawa memang itu yang aku kehendaki. Memang itu yang aku kehendaki, supaya kamu merasai azab daripada aku ini zahir dan batin. Na'udzubillah. Di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada lagi sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim kepada orang yang derhaka kepada dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim hanya kepada ahli syurga. Pemurah, penyayang, pengasih Allah khusus kepada ahli syurga. Di dunia Allah sayang, Allah kasih, Allah bagi rezeki kepada semua manusia.
Orang Yahudi boleh jadi kaya raya, diberi makanan oleh Allah, walaupun jahat, kejam mereka, walaupun zalim, walaupun mereka ini terpesong daripada agama begitu rupa, Allah bagi rezeki kadang-kadang lebih kaya daripada kita yang duduk di masjid. Sebab apa? Sifat Allah pemurah penyayang ini meliputi semua manusia. Di hari akhirat, pemurah dan penyayang Allah khusus kepada ahlul jannah, ahli syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli neraka Allah tidak menikmati perkara ini. Dan Allah apabila mengazab manusia, diazab seazab-azabnya, tidak ada belas kasihan. Sampai ke tahap Allah azabkan batin manusia, fizikal dibakar hangus dalam api neraka. Batin dia, cara Allah azab, Allah tunjukkan syurga. Dia boleh hidup, dia boleh tengok. Dan di waktu itu dia rasa, cuba kita bayar, macam mana perasaan kita masuk syurga ataupun masuk neraka, kekal abadi, khalidina fiha, kekal abadi. Saya dah sebut sebelum daripada ini, satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna yawman yu'adilu fihi khamsina alfasana, satu hari di hari akhirat sama tempoh dia, sama lamanya dengan dunia ini selama 50,000 tahun dunia. Satu hari. Satu hari, hari akhirat 50,000 tahun, bukan 50 tahun, 50,000. Sudah tentu kalau kita hidup 100 tahun je, berapa minit hari akhirat? Tiba-tiba kita mengkhianati diri kita dalam tempoh yang singkat. Dalam tempoh 5 minit akhirat sama dengan, saya pun tak pernah calculator. Kalau kita ambil 10 minit, 10 minit hari akhirat sama lama dengan 100 tahun. Kerana satu hari 50,000 tahun. Tiba-tiba kita khianat dalam masa 10 minit, menyebabkan kita hidup kekal abadi dalam neraka Allah. Cuba bayar. Macam mana sesal manusia. Memang benar, bila dia muntah kerana kita, bila kita sangat sesal, manusia bila tertekan, dia akan muntah. Keluar halqum. Hadirin hadirat sekalian, na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Keluar halqum. Hidup kita sekejap di dunia. Ada manusia dirosakkan oleh pangkat dia. Ada manusia dirosakkan oleh isteri dia. Dirosakkan oleh suami dia. Ada yang dirosakkan oleh pangkat dia. Ada manusia dirosakkan oleh angan-angan dia. Berangan-angan kuat menyebabkan hanyut tak tahu ke mana. Tak jadi kaya-kaya pun. Sampai angan-angan macam-macam duduk merapu sana merapu sini. Sampai tahap bila orang minum arak, dia minum arak. Bila orang buat itu, buat maksiat, dia buat sama. Kenapa? Nak merapu. Ini ramai. Kerana nak projek lah, kerana nak itu, kerana nak ini. Ini dunia. Kita khianat dalam masa yang pendek, menyebabkan kita hanyut jauh daripada agama. Kaya tak, mati dengan miskin juga, duk merapu. Tak senang pun. Manusia yang seumpama ini, bila bangkit di hari akhirat, bila dia tengok syurga kemudian pergi ke neraka Allah, muntah keluar halqum. Allah subhanahu wa ta'ala humbangkan mereka. Dengan Allah menyebut, kamu dulu apabila iza khalautum baraztumuni bil azaim, bila kamu bersendirian, ini sekumpulan manusia, kamu bersendirian, kamu buat dosa-dosa yang besar. Bila dia nak berzina, dia tengok orang tak ada. Tak ada orang kena berzina. Nak minum arak, dia tengok orang. Sedangkan Allah bersama dengan dia. Allah nampak di mana kita duduk. Bila jauh dengan orang, dia nak mencuri, dia tengok orang. Dia tak faham Allah ada. Dia nak pecah amanah, dia akan buang segala bukti yang diketahui oleh manusia. Dia buat macam tu, macam ni, dia pusing sana, pusing sini.
Akhir sekali dia pecah amanah. Dia nak rasuah, dia tengok orang. Hai, ini tak ada orang tengok ni, boleh boleh. Lepas tu dia main pula dengan Allah. Bila bagi, niat sedekah. Niat sedekah. Ini banyak tepi-tepi jalan ni. Niat sedekah, sedekah. Okey, beres bawah dia kata beres. Allah duk tengok. Dia main pula dengan Allah, Allah tahu. Kata Allah, apabila kamu duduk ke seorang, barastumuni bil azaim, kamu mempersenda-sendakan aku dengan melakukan dosa-dosa yang besar. Wa idza laqitumun nas laqitumuhum mukhbitin taraunan nas. Bila kamu tolong orang, kamu bersama dengan manusia, kamu tolong untuk dapat pujian dengan mereka, bukan untuk aku. Kamu minta ganjaran dengan mereka, jangan minta dengan aku, kata Allah. Hibtumun nas walam tuhabuni, wajlaltumun nas walam tujilluni, wa taraktum linnas walam tatrukuni, fal yawma uzikukum alima azabi. Allah sebut banyak macam-macam. Kamu tunduk kepada manusia, kamu tidak tunduk kepada aku. Ini ramai. Kadang-kadang ada manusia dia buat perkara yang bercanggah dengan syariat. Bercanggah dengan syariat. Arahan. Ini arahan dia. Arahan keluar ke lesen arak ke apa ke benda. Kita kata aku ni kerja nak macam mana. Kita kata dia bos dia arah nak macam mana, aku ni kerja. Baik, siapa bos yang paling besar? Dia ataupun Allah? Hari akhirat, bila Allah letak di hadapan neraka, kita minta berlindung, dia kata kamu minta berlindung dengan bos kamu di dunia dulu. Jangan minta dengan aku. Allah sebut. Ini disebut dalam hadis. Kita kena ingat. Sebab itu, hidup kita biar ada prinsip. Prinsip kita yang pertama, kita dengan Allah, biar Allah redha kepada kita. Jangan kita minta redha manusia. Biar kita tunduk kepada Allah, jangan kita tunduk kepada manusia. Jangan sekali-kali kita guna istilah, macam istilah dalam dunia, nak buat macam mana, nak cari makan. Jangan. Nanti di hari akhirat Allah kata, kalau kamu nak makan, kalau kamu nak selamat, kamu minta dengan dia, jangan minta dengan aku. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala jangan ada belah baginya, jangan ada sekutunya, jangan. Sebab itulah manusia yang seumpama ini dibawa oleh Allah. Allah mengatakan, aku akan azabkan kamu zahir dan batin. Zahir dibakar hangus. Para hadirin sekalian, kalau api di dunia yang boleh potong besi, kalau kena pada manusia memang tercabut. Hari akhirat lebih dahsyat lagi, dibakar manusia. Badalnahum juludan ghairaha. Kita kena ingat daging kita, kulit kita terbakar hangus, kembali balik, tumbuh balik. Kita tak mati. Kalau mati tak apa. Tak apa kalau mati. Masuk neraka mati, habis cerita. Hancur berkecai, habis begitu. Tak apa. Kita tak hidup balik dah, tak apa. Biarlah kita hidup dunia saja. Tak ada masalah. Kita nak buat maksiat, kita tak nak sembahyang. Kita liar dengan masjid, liat sangat. Tak apa. Yang jadi realiti yang kita kena beriktikad, kena faham, bila kita dibangkit oleh Allah, kita tak akan mati. Walaupun kita dalam syurga ataupun dalam neraka, wal-iyazubillah. Dibakar hangus, pulih balik. Dibakar hangus, pulih balik. Selama mana? Cuba kita bayang, kalau satu hari sama dengan 50,000 tahun dunia. Subhanallah. Jangan sekali-kali kita khianat. Umur kita yang pendek 60 tahun, 70 tahun. Sekarang ini 80 jarang dah dengar. Dulu kita dengar orang umur 100 tahun baru mati. Sekarang ini bakal stres banyak, apa banyak, menyebabkan umur pun makin lama makin pendek. 60 lebih biasanya meninggal dunia. 60 lebih.
Saya yang jadi sasaran lah orang ajak solat jenazah. Pengalaman saya pergi sembahyang jenazah yang paling majoriti 80% umurnya antara 60 hingga 70. Tanya, ini umur berapa? Arwah 65. Umur berapa? 64, 66, 70, 68 jarang. Adalah seorang dua 70 lebih. Bila 70 lebih kita kata umur panjang. 60 tahun kita hidup. Tolak dengan sebelum maki balik 4-15 tahun, tinggal berapa tahun. Jangan kita khianat tempoh yang pendek ini. Bagilah perhatian untuk Allah. Sediakanlah bekalan kita yang banyak untuk hidup di hari akhirat. Sediakanlah segala kepentingan kita untuk hari akhirat. Sangat banyak kepentingan kita, lebih banyak daripada dunia, kita kena faham. Keperluan kita di hari akhirat lebih banyak daripada keperluan kita di dunia. Jangan kita fokus kepada keperluan duniawi sahaja. Lihat keperluan kita di hari akhirat. Dan jaga, jangan-jangan amalan kita ini dibatal oleh Allah. Kerana apa? Kerana kita tidak jujur, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itulah satu hadis yang sama-sama kita hayati pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan hadis yang seumpama ini akan memberi keinsafan kepada kita dan akan menyedarkan kita, dan kita harap Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada azab yang pedih, yang seksa di hari akhirat. Segala amalan yang kita lakukan sebelum daripada ini, ya Allah, sekiranya tidak ikhlas kepadamu, jangan sekali-kali kamu ambil kira. Wahai Allah, kita minta dalam doa kita kena sentiasa pohon kepada Allah. Walaupun kita buat tidak ikhlas, kita terpesong amalan kita sebelum daripada ini, biarlah Allah tulis amalan kita di dalam illiyin, di dalam suratan yang kekal abadi sebagai amalan kebajikan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya kira sekadar itulah yang dapat disampaikan pada pagi yang mulia lagi berkat ini. Mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pada pagi ini juga, sebelum daripada saya berhenti, sekali lagi saya nak umumkan kutipan dana untuk komplek dakwah Islamiah yang saya bina. Saya ucap jazakumullah khairal jaza kepada semua penderma sebelum daripada ini, dan jangan rasa jemu, jangan pula kata ustaz ni mari-mari derma, mari-mari derma. Dan saya sebut lillahi taala, derma ini saya akan pungut berpanjangan. Kerana bangunan ni bila siap, kos pula perbelanjaan dakwah ni, dakwah kepada bukan Islam satu perbelanjaan yang besar. Kita sama-sama bantulah, sama-sama bantu supaya agenda Islam ini berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah pembinaan sekarang ini rancak, alhamdulillah rancak. Kebetulannya ada 12 orang daripada Bangladesh. Dan dia ni adalah satu grup, dia mari 12 orang. Orang yang baik, orang yang duduk di dalam harakah Islamiah tempat dia. Salah seorang daripada dia ni tak berapa selamat duduk di sana. Dia datang, saya sangat sejuk hati. Masuk waktu sembahyang, semua dia berhenti, dia sembahyang jemaah. Kalau sebelum daripada ini pekerja yang saya ambil orang Melayu, Allah, jenuh kita nak jaga kerja dia lagi, kena jaga ibadat dia pula. Siapa terpaksa kena bagi amaran, saya bagi amaran. Siapa-siapa yang saya tahu tak semayang, saya akan pecat anytime. Siapa dalam bulan Ramadan baru ni, saya kata tak payah kerja Ramadan, dia mari rumah ramai-ramai. Dia minta, dia kata anak nak baju baru lah, apalah, nak beraya. Saya kata tak apalah, kerjalah. Kerja tapi syarat kena puasa. Dia sanggup belaka. Satu hari saya naik tingkat atas, tingkat 5. Tengok-tengok ada dalam baldi itu air batu yang telah diminum. Air dalam plastik yang telah diminum. Ada 4-5. Saya tanya, siapa yang minum air? Senyap belaka. Ulang, siapa yang minum air? Senyap. Siapa yang minum air? Saya tanya 3 kali, saya tanya.
senyap, tak jawab belaka. Saya kata tak jawab belaka, besok tak payah mari belaka. Menyebabkan kerja dalam bulan Ramadan baru ni dalam seminggu lebih begitulah bekerja. Saya bayar gaji, ma'assalamah. Alhamdulillah yang ni mari orang Bangladesh, orang luar, tapi kerja dia gaji amanah, dan dia kerja ni banyak yang dia buat kebajikan. Dia ada tempat dia kira rupa, ada tempat yang tak kira. Ini dia kata pok-pok dia ni nak bagi sedekah. Dia tahu ini untuk masjid, bangunan. Alhamdulillah saya sangat berpuas hatilah. Malam-malam dia buat majlis tadarus, dan ada seorang tu dia boleh bagi kuliah. Lepas kerja apa semua sekali, malam-malam lepas maghrib dia sembahyang berjamaah, dia buat kuliah. Dia buat kelas. Lepas tu alhamdulillah sangat-sangat itulah. Alhamdulillah 12 orang kerja. Dulu saya kata jangan ramai, saya sebut 6 orang. Tapi mari 12 orang bila baik, tak sapati dia kata jangan pecah kami, dia kata. Dia pun suka duduk di situ. Dan gaji dia 1 minggu pun mencecah antara 6,000 7,000 untuk 1 minggu gaji saja. Tak masuk lagi barang-barang yang perlu dibeli. Jadi letih jugalah. Letih juga. Dan sebagaimana yang saya sebut sebelum daripada ini, kalau sebelah saya sendiri pun macam serena, tak berapa nak mampu dah. Sebelah saya sikit-sikit sangat boleh. Kalau dulu saya tidak banyak pungut sangat, banyak saya sumbangkan keuangan, tapi sekarang ini dah orang panggil sekadar itu yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesenangan sikit kepada saya. Sekadar itu yang dapat bantu saya wakafkan tanah, sekadar itu. Jadi insya-Allah hadirin hadirat sidang jemaah sekalian, tolonglah bagi sumbangan bantuan. Mudah-mudahan insya-Allah hidup kita, amalan kita diberkati oleh Allah, dan mudah-mudahan sumbangan yang seumpama inilah yang akan memberi jaminan kepada kita untuk kita hidup sejahtera, aman selepas daripada kita mati insya-Allah. Jadi sebarang kutipan sejadah ada dihampakan sebelah muslimin dan sebelah muslimat. Jazakumullah khairal jaza. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma man arada bihadza ad-din khairan fawaffiqhu ila kulli khair, wa man arada bihi syarran fakuz akhza azizin muqtadirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma dabbirna fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma dabbirna fi amwalina fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammimna bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.